TV KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama saya hos anda, Wani Carey. Baiklah anda semua, hari ini merupakan hari kedua peperiksaan SPM dan kita semua tahu subjek hari ini merupakan kertas bahasa Inggeris. Alright, jadi kepada anda yang sedang menonton, sebelum kita mulakan untuk subjek hari ini pula, Wani nak ingatkanlah seperti biasa untuk sentiasa menjaga SOP. SOP bagaimana caranya? Dengan sentiasa basuh tangan, pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting sentiasa menjaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter apabila anda berada di tempat awam. Alright, sebentar tadi kita sudah bersama dengan Afiq Syazwan untuk subjek pengajian kejuruteraan awam dan kali ini pula kita akan sama-sama membuat latih tubi untuk subjek pengajian kejuruteraan mekanikal untuk kertas 1 dan kertas 2. Tapi sebelum tu, kita nak tengok dululah profil guru jemputan kita hari ini. Itu dia disiplin asas kejayaan bersama dengan Cikgu Jurada Johan. Assalamualaikum Cikgu. Okey Cikgu, tu dia kita semua tahu. Kata-kata dan moto hidup cikgu tu adalah disiplin. Ya. Jadi pentingnya disiplin untuk dalam kehidupan seharian kita untuk memastikan kejayaan kita itu satu benda yang kita berjaya peroleh dengan mendisiplinkan diri dengan baik. Tapi sebelum tu Cikgu lah, Wani nak tanya untuk permulaan sebelum kita teruskan sesi perkongsian kita hari ini, mungkin Cikgu boleh kongsikanlah sebab yang sedang menyaksikan sekarang ini bukan hanya pelajar SPM, namun mereka-mereka yang walaupun sudah habis SPM masih bekerja, mereka nak tahu juga sebenarnya pengajian kejuruteraan mekanikal ini fokus skopnya di mana Cikgu? Okey, pengajian kejuruteraan mekanikal ni sebenarnya dia punya fokus skop dia adalah luas. Termasuk juga di industri. Okey, sebab saya rasa kebanyakan orang akan menganggap bahawa apabila sebut je saja kejuruteraan mekanikal, mereka akan kaitkan dengan kereta. Maknanya berkaitan itu saja mereka nampak, mekanik. Tapi sebenarnya skopnya adalah luas. Jadi maknanya pelajar yang mengambil subjek ini dia akan tahu, dia akan mempelajari apakah skop dalam kejuruteraan mekanikal. Alright, itu dia antara sedikit permulaan daripada cikgu tentang subjek ini. Tapi itu pandangan cikgu. Apa kata kita dengarkan pandangan murid-murid ataupun calon SPM mengenai subjek ini? Didik TV KPM. Assalamualaikum semua, saya Denny Fansyah dari Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru. Tujuan saya mengambil jurusan ini kerana saya percaya bahawa dunia ini memerlukan banyak solusi. Dengan kejuruteraan mekanikal lah, saya dapat menyelesaikan banyak masalah berdasarkan teknologi. Ramai tanya kepada saya, susah ke kejuruteraan mekanikal ni? Bagi saya, ia sama saja dengan subjek lain. Asalkan minat, amal dan memahami subjek tersebut. InsyaAllah senang. Baik sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Didik TV dan Cikgu Zuraida di atas perkongsian maklumat mengenai khusus mekanikal. Saya harap dengan perkongsian ini dapat membantu calon-calon yang mengambil subjek mekanikal untuk memperolehi khususan cemerlang. InsyaAllah kita boleh berjaya tahun ini. Didik TV KPM. Itu dia antara pandangan calon SPM mengenai subjek kejuruteraan mekanikal ini. Mereka kata subjek ni sebenarnya sama je dengan subjek lain. Yang penting adalah konsep memahami itu perlu diaplikasikan dalam subjek ini. Baiklah, lepas ni kita nak sama-sama buat latih tubi dengan Cikgu Juraida dan juga pelajar yang akan kita jemput sebentar nanti. Tapi jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM.
Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2020 bersama saya hos anda Wani Carey. Baiklah, anda semua sudah pun berehat seketika dan sekarang ini Wani nak bagi tahu anda semua untuk sediakan buku catatan di sebelah kerana apa? Lepas ni kita nak buat latih tobi bersama dengan Cikgu Juraida kita. Tapi sebelum kita sambung, Wani nak ingatkan untuk sentiasa menjaga SOP, basuh tangan, pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter apabila berada di tempat awam. Alright, Cikgu dah bersedia? Ya, sudah. Okey, kita nak jemputlah pelajar-pelajar dari Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru yang akan bersama-sama dengan kita untuk sesi latih tubi hari ini. Assalamualaikum semua. Boleh unmute mic, cakap hello. Assalamualaikum. Okey, jom kita perkenalkan seorang-seorang. Kita ada Irfan Fidaus, Wan Alia Maisara, ada Sufi Nuri apa tu kita tak nampak. Sufi, kita panggil Sufi. Kita ada Daniel dan juga Sharifah Zahra. Okey, ini anak murid kelas cikgu ke? Ini anak murid kelas saya dan sebab di Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru kami mempunyai 2 kelas. Jadi ini adalah anak murid daripada kedua-dua kelas. Oh, cikgu combine sekali? Ya, saya combine sekali. Okey, alright. Jadi kalau pelajar sudah bersedia, cikgu pun sudah bersedia, mari kita mulakan cikgu. Okey, jadi saya harap pelajar-pelajar semua sudah bersedia dengan buku teks ya, sebab cikgu akan menanya soalan. Ya. Okey, sebelum itu cikgu nak tanya. Okey, bilakah tarikh untuk kamu menduduki peperiksaan pengajian kejuruteraan mekanikal? Ni siapa tak tahu tarikh ni, bahaya ni. Kena tahu tarikhnya. Okey, siapa yang nak bagi tahu tarikh? Bila? Okey, Sofi, bila tarikhnya? Sufi boleh jawab. Sufi? Okey, bila Sufi. agak-agak Sufi? Sufi, bila tarikh peperiksaan pengajian kejuruteraan mekanikal kertas 1 dan kertas 2? Minggu depan. Minggu depan. Minggu depan tu bila kan? Cikgu faham sebab kertas ini lambat lagi. Maknanya kertas ini adalah satu kertas sebelum yang terakhir. Jadi mungkin pelajar dia belum bersedia lagi untuk mengulang kaji sebab sekarang tumpuan kepada kertas-kertas yang lebih penting lah. Okey, jadi subjek kejuruteraan mekanikal ini akan kertas soalan kejuruteraan mekanikal akan berlangsung pada 17 hari bulan Mac lah untuk kedua-dua kertas tersebut. Okey, jadi pada hari ini cikgu akan terangkan berkaitan dengan format soalan SPM. Okey, panduan untuk menjawab kertas 1 dan kertas 2 dan juga bentuk soalan kertas 1 dan kertas 2. Okey. Okey, jadi sebelum kita pergi kepada format dan sebagainya, jadi cikgu kena ingatkan lagi sekali, apakah dia topik yang telah kamu pelajari semasa kamu berada di tingkatan 4 dan juga di tingkatan 5. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, okey, semasa pelajar berada di tingkatan 4, mereka telah mempelajari 8 bab di sini Okey, manakala sewaktu mereka berada di tingkatan 5, mereka telah mempelajari 7 bab. Jadi secara keseluruhannya pelajar ini perlu menguasai 13 bab. Okey, sebab ini penting. Sebab kita ni bila kita menduduki soal kita hendak mengambil peperiksaan SPM, seolah-olah kita nak pergi berjuang. Okey, jadi bila kita nak pergi berjuang, kita mesti ada persediaan. Betul. Okey, jadi persediaan tu, salah satu persediaannya adalah penguasaan pelajar terhadap apa yang telah mereka pelajari. Jadi saya nak tanya pelajar-pelajar saya, adakah kamu telah bersedia untuk bertempur di medan perang? Okey, pelajar dah bersedia. Daniel, sudah bersedia Daniel? InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. Okey Okey, tiada masalah. Yang penting disiplin. Betul. Disiplin. Okey, jadi kamu akan berjaya. Okey, jadi sekarang ni cikgu akan terangkan format kertas 1 dan juga kertas 2. Okey, jadi untuk pengetahuan sebenarnya kejuruteraan pengajian kejuruteraan mekanikal ni dia mempunyai 3 kertas. Kertas 1, kertas 2 dan juga kertas 3. Okey, kertas 3 telah selesai dilaksanakan oleh pelajar-pelajar tadi melalui kerja khusus. Okey, dan sekarang ini yang bertulis hanyalah tinggal kertas 1 dan juga kertas 2. Okey, sekarang kalau kita lihat, perbezaan antara 2 kertas tersebut. Jadi saya tunjukkan di sini sekali, maknanya saya akan tunjukkan sekali arung lah perbezaannya. Okey, yang pertama dari segi bentuk item. Kertas 1 adalah objektif. Tapi di sini saya
pelajar boleh lihat objektif pelbagai bentuk. Kenapa? Sebab kalau kita lihat perkataan objektif ini, mungkin ada orang menganggap objektif tu senang. Hitamkan dalam kertas OMR sahaja. Tapi bagi pengajaran kejuruteraan mekanikal ni, istilah objektif itu pelbagai bentuk. Okey, manakala bagi kertas 2 adalah kertas subjektif. Okey, kalau kita tengok kepada jenis item, okey, kertas 1 respon terhad, manakala kertas 2 dia ada respon terhad dan terbuka. Maknanya kalau kita sebut respon terhad dan terbuka ni, maknanya ada soalan di mana jawapan itu adalah berdasarkan kepada apa yang berlaku dalam kehidupan seharian kita. Kita kaitkan dengan apa yang telah kita pelajari. Okey, bagi kertas 1, bilangan soalan adalah 30 soalan. Jadi, tiada pilihan, jawab semua. Okey, manakala bagi kertas 2, dia merangkumi 7 soalan. Okey, ada bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Jadi nanti cikgu akan terangkan mana yang perlu dijawab, mana yang ada pilihan, mana yang perlu jawab semua. Okey. Jadi dari segi pemarkahan pula, okey, kertas 1 100 markah. Tapi wajarannya adalah 40% sahaja. Manakala kertas 2 100 markah juga, wajarannya 60%. Jadi kalau pelajar lihat di sini, okey, maknanya markah bagi kertas 2 ini adalah banyak. Okey. Jadi tempoh ujian kertas 1 okeylah 1 jam 30 minit. Okey, dan kertas 2 2 jam 30 minit. Jadi wajaran konstruk, okey, kertas 1 hanya satu saja konstruknya, pengetahuan, manakala bagi kertas 2 ada 5 konstruk. Jadi kalau kita lihat pada konstruk ni, maknanya kertas 2 ni dia banyak menguji pelajar dari segi kehebatnya, kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, cakupan konteks pula merangkumilah. Pelajar tak boleh kata, okey, topik ni tak keluar cikgu. Okey, kita sekadar belajar saja, tiada. Dia mencakupi semua topik tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Okey, sekarang kita pergi kepada kertas 1 dahulu. Jadi kalau kita lihat dekat sini, kod bagi kertas 1 adalah 3760/1. Okey. Jadi kalau dilihat di sini, okey, ini biasa pelajar lihat. Okey, saya bukan nak kata ini pun cikgu nak tunjuk. Sebab pelajar ni kadang-kadang arahan muka depan tak nak baca. Sedangkan kat situ penting. Jadi saya tunjukkan juga apakah arahan dalam kertas 1. Okey, tulis kat penalan angka giliran tu, okey, pelajar dah tahu. Yang kedua ni, jawab semua soalan. Okey, bermakna 30 soalan, pelajar kena jawab 30 soalan tersebut. Okey, lepas itu jawapan hendaklah ditulis pada ruangan yang disediakan. Jadi, okey, dalam kertas soalan dah ada ruangnya. Jadi pelajar jangan menjawab di tempat lain. Kalau dia minta 3, disediakan 3 ruang. Jadi pelajar jangan bagi 4. Faham tak? Okey, jadi maknanya jawab di ruangan yang disediakan. Okey, pengiraan. Sebab dalam subjek kejuruteraan mekanikal ni kita ada mengira. Jadi segala jalan pengiraan mestilah ditunjukkan dengan jelas. Okey, sebab kalau kita tak tunjukkan dengan jelas, kemungkinan kita akan kehilangan markah. Okey. Baik. Okey, jadi disebabkan kita nak mengira, jadi pelajar dibenarkan membawa kalkulator saintifik. Okey, jadi sekarang ni kita pergi kepada kata tugas lah. Sebab apa saya nak tunjukkan kata tugas? Sebab berdasarkan kata tugas tadilah, soalan tadi kita boleh lihat bentuk-bentuknya. Okey, jadi kalau di sini kita lihat kata tugas adalah 7 kata tugas yang terlibat. Okey, nyatakan, lengkapkan, hitungkan, padanan, susun, proses dan tandakan. Okey, jadi kita lihat yang pertama. Okey, tanda right bagi pernyataan yang betul dan pangkah bagi salah dalam petak yang disediakan. Okey, pelajar-pelajar, nampak tak soalan tersebut? Nampak tak? Nampak. Okey, Syarifah ni pengawas pusat sumber saya. Wah, librarian. Jadi saya memang selalu berinteraksi dengan dia lah. Sebab dia adalah pengawas pusat sumber saya. Okey, Syarifah. Okey, cuba tengok pada soalan tersebut. Okey, mana? Yang pertama. Okey, apa jawapan kamu? Jawapan saya Nak tanda apa? Right ke nak tanda pangkah? yang pertama cikgu. Yang pertama. Yang pertama tu pangkah. Pangkah. Okey, betul. Yang kedua? Kedua
Pangkah juga. Pangkah juga. Okey, yang ketiga? Okey. Ah. Akhir sekali. Yang ketiga, betul. Okey, yang ketiga betul. Tahniah Sharifah. Ya. Bermakna kamu dah bersedia nak berjuang pada 17 hari bulan nanti. Okey, jadi betul jawapan yang dibagi oleh Sharifah tadi. Okey, pangkah dan juga right. Jadi kalau kita lihat dekat sini, okey, dalam soalan dia hanya nyatakan tandakan right atau pangkah saja. Ya. Jadi maknanya, okey, ada setengah pelajar dia kadang-kadang dia keliru, tak tahu nak jawab macam mana. Dia kata macam ni, okey, apa kata kita tanda semua right? Oh, faham. Ada juga pelajar yang berfikiran macam tu. Yeah. Ataupun kita tanda semua pangkah. Tapi dalam kata tugas di situ mesti ada right dan mesti ada kata pangkah. Ya. Okey, jadi maknanya pelajar jangan fikir, okey, tak apalah, nasib baik betul. Kita jangan berfikiran macam tu. Jadi tengok pada arahan. Dia kata mesti ada tanda right dan juga pangkah tersebut. Nampak benda ni macam simple lah. Tapi sebenarnya memberi kesan. Satu markah pun dia ada membawa kesan kepada pelajar tadi. Betul, cikgu. Okey. Okey, kita lihat yang kedua, kata kuncinya adalah susun. Okey, jadi susun langkah-langkah mengikut urutan yang betul dengan menulis 1, 2 dan 3. Okey, jadi dekat sini, okey, yang ini ni penting ni. 1, 2 dan 3. Dia suruh tulis 1, 2 dan 3. Dia bukan suruh tulis ABC. Okey, jadi kalau kita lihat dekat sini. Okey, susun mengikut urutan yang betul. Okey, saya nak tanya, Daus. Okey, apa jawapan kamu? Irfan Firdaus. Okay, go. Yang pertama tu kamu nak letak nombor apa? Yang pertama tu kita letak tandakan pintu. Irfan boleh dekatkan mikrofon. Dekatkan mikrofon. Okey, Yang Irfan. pertama tu kita letak tanggalkan pin keselamatan tu. Nombor 1. Okey, Irfan kata nombor 1 tanggalkan pin keselamatan. Okey, nombor 2? Nombor 2 kita halakan muncung terus kepada api tu. Okey, dan nombor 3? Yang itulah, satu lagi itulah. Yang Tekan terakhir. saja. Okey, kita tengok jawapan yang Irfan beri. Betul kan? Ya, Irfan pun pandai ni. Betul, Okey, jadi maknanya kalau kita lihat di sini, okey, pelajar telah menjawab mengikut arahan yang dinyatakan. Ya. Susun, okey, dengan menulis 1, 2 dan 3. Jadi tak boleh nak tulis ABC. Pelajar tak boleh kata, okey, yang ini A, yang tu B, yang tu C. Tak boleh. Jadi kalau pelajar jawab macam tu, maknanya pelajar akan hilang keseluruhan markah. Okey, sebagai seorang bakal menjadi jurutera, kita kena disiplin, kita kena patuh kepada arahan. Ini salah satu caralah mematuhi apa yang diarahkan dalam soalan. Okey, yang ini pula ialah soalan berkaitan dengan padanan. Okey, di atas tu dibagi sifat mekanik sesuatu bahan. Okey, jadi kita padankan dengan menulis ciri berikut. Okey, kita hanya boleh tulis A, B, C atau D pada ruangan yang disediakan. Okey, yang ini saya akan tunjukkan. Okey, ini jawapan yang sepatutnya. Yang perlu keluarlah. Okey, tetapi berdasarkan pengalaman saya apabila menanda kertas peperiksaan pelajar sama ada percubaan ataupun pertengahan tahun, ada pelajar ni macam tadi dia tak tulis C, A, B, D. Dia tulis nama. Maksudnya, kalau kita lihat di sini pada soalan, kalau kita lihat pada soalan, A adalah ketempaan. B adalah keplastikan. C adalah kemuluran. D adalah keanjalan. Ada pelajar dia menulis C. Dia tulis C. Sepatutnya pelajar tulis C lah. Tetapi pelajar tidak menulis C. Dia tulis ketempaan, keanjalan. Maksud dia macam tu. Salah ke betul tu, cikgu? Salah ke betul tu? Salah ke betul tu, Afifah? Afifah baru join dia. Afifah. Salah ke betul? Salah ke betul? Kalau kita tulis, ketempaan. Katakan. Dia kata salah tadi. Salah. Betul. Memang salah. Sebab tidak mengikut arahan. Jadi sebenarnya kalau dia tulis, memanglah kalau kita belajar betul lah dia tulis tu. Tetapi dia tidak mengikut arahan dalam soalan. Cikgu, macam mana kalau A dalam kurungan dia tulis juga nama dia? Betul tak apa. Tak apa. Sebab A tu ada. Baik.
Okey, yang ini. Okey, diberi satu lajah produk kejuruteraan yang dihasilkan daripada proses kerja tekan. Okey, jadi pelajar telah mempelajari proses kerja tekan. Okey, jadi ada berapa proses kerja tekan yang kita telah belajar? Okey, Sharifah, ada berapa? Ada 4 cikgu. Ada 4. Tapi kalau kamu tengok pada jawapan, nyatakan proses kerja tekan mengikut urutan yang betul. Nampak tak perkataan urutan yang betul ni? Nampak. Maknanya kena ikut urutan, bukan main suka-suka letak. Ya. Okey, jadi pelajar ni telah mempelajari 4 jenis proses kerja tekan. Okey, jadi kalau kita lihat yang di situ, okey, jadi kalau kita lihat nyatakan proses kerja tekan yang terlibat. Okey, saya tunjukkan. Okey, yang pertama adalah pengosongan. Maaf ya, lari N tu ke bawah. Tak apa, cikgu faham. Yang kedua adalah penembusan. Penembusan. Okey, yang ketiga adalah pembengkokan. Ini adalah mengikut urutan yang betul. Okey, dan tadi pelajar telah memberitahu bahawa dalam proses kerja tekan ada 4. Ya. Okey, lagi satu adalah penarikan. Tetapi kalau tengok pada rajah, proses penarikan tidak terlibat. Hanya 3 ini sahaja. Tetapi apabila disebut mengikut urutan yang betul, maknanya kena tulis ikut urutan. Okey, jadi mesti pengosongan dulu, diikuti oleh penembusan dan akhir sekali pembengkokan. Okey, Sufi, apa cikgu selalu cakap berkaitan dengan urutan ni? Kalau saya letak bengkok pertama, pembengkokan tu yang pertama, apa yang berlaku? Sufi ingat tak cikgu cakap apa? Cikgu cakap apa? Cikgu selalu cakap tu. Yang pertama kalau pembengkokan salah cikgu. Maknanya kalau kita buat proses pembengkokan, yang pertama salah. Ya. Salah. Jadi kalau kita letak yang ini salah, jadi urutan yang bawah tu Semestinya salah cikgu. lah. Sebab itu kena tengok. Nampak macam mudah, tapi sebab bila ada perkataan mengikut urutan yang betul. Kalau soalan itu kata nyatakan saja, tak ada perkataan ni, tak ada masalah. Dia suruh kamu nyatakan. Okey. Tapi sebab bila ada perkataan urutan yang betul, jadi kena berhati-hati. Baik. Okey, yang ini pula lengkapkan. Okey, jadi kalau kita lengkapkan jawapan dia, okey, inilah isikan pada ruangan yang disediakan. Okey, ini lengkapkan ini adalah berkaitan dengan definisi sifat mekanik keplastikan. Jadi keupayaan satu logam untuk berubah bentuk, okey, kekal tanpa pecah ataupun retak. Jadi setiap ruangan pada soalan hanya satu jawapan sahaja. Jadi bermakna satu markah. Okey. Lepas ini, okey, kita lihat nyatakan. Ini soalan yang mudah sebenarnya. Biasanya bila nyatakan 4 bidang kejuruteraan mekanikal ni, inilah biasanya dalam kertas 1 soalan yang mula-mula kita jumpa. Nyatakan. Sebab dia, kita belajar mekanikal, kita perlu tahu apakah bidang kejuruteraan mekanikal. Tadi Wani pun tanya saya kan? Ya. Cikgu, apa yang kita belajar dalam kejuruteraan mekanikal? Okey, jadi kalau kita lihat di sini, kejuruteraan mekanikal ni merangkumi kejuruteraan logi, okey, kejuruteraan otomotif, kejuruteraan marine. Lagi satu tu adalah kejuruteraan aeronautik. Tapi selain ni ada lagi. Betul ke tidak? Ada lagi kan? Ada lagi tak? Betul. Ada. Sebab kejuruteraan mekanikal bukan 4 sahaja. Ada lagi. Tetapi dalam soalan ini, okey, dia suruh nyatakan 4. Okey. Walau kamu tak boleh nak tambah. Ruangan disediakan 4. Ya. Ruangan disediakan 4. Jadi bermakna pelajar perlu jawab 4 sahaja. Baik. Okey, katakanlah pelajar jawab nombor 1 betul, nombor 2 betul, nombor 3, okey, katakan ini dia jawab betul, ini betul. Lepas tu yang ini dia jawab jawapan lain, salah. Okey, lepas tu dia jawab sini betul. Lepas tu ada lagi satu bawah ni betul. Macam mana tu? Macam mana tu? Adakah dia ambil kira? Macam mana pelajar? Dia ambil kira tak Dia ambil kira agak-agak? tak? Yang jawapan yang akhir yang betul tu. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Daniel senyum tu. Daniel? Dapat markah tak? Tak dapat markah. Tak dapat. Pandai Betul Daniel. Daniel. Sebab apa tak dapat? Dia hanya suruh nyatakan 4. Jadi dia hanya ambil kira 4 yang atas sahaja. Okey, baik. Alright. Okey. Yang ini yang terakhir lah. Hitungkan bagi kertas 1 ni. Okey. Jadi kalau kita lihat, okey, ini adalah spana yang digunakan untuk melonggarkan nut. Okey, hitungkan momen di titik A. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, bila kita kata hitungkan momen,
mesti kita melibatkan penggunaan formula. Okey, jadi ingat setiap kali cikgu cakap bila jumpa soalan pengiraan, jangan lupa tulis formula. Formula. Sebab formula membawa markah sebenarnya. Okey, lepas tulis formula, kita masukkan nilai-nilai, okey, dan akhir sekali jawapan. Okey, yang penting di sini adalah unit ni. Unit. Unit tu. Sebab unit ini membawa markah sebenarnya. Walaupun nampak macam mudah, tetapi sebab kadang-kadang pelajar ni dia betul mengira ni. Dia kira, dia buat latihan kira, tapi dia tak tulis unit. Jadi sebagai saya selalu kata, okey, mana unit kamu? Barulah dia tulis. Jadi kebiasaan tu nanti akan dibawa ke dalam dewan peperiksaan. Kadang-kadang tak perasan sampai tertinggal cikgu. Sayang kat situ. Sayang, satu markah tu sayang kan? Betul. Okey. Sekarang ni cikgu nak tanya. Okey, ini ada unit. Ada tak apa yang telah saya ajar pada kamu yang tidak ada unit? Apa dia yang tidak ada unit? Okey, Sharifah. Tahu tak apa benda yang tiada unit? Yang tak ada unit cikgu. Yang tiada unit. Bukan semua ada unit, ada yang tiada unit. Apa dia? Saya rasa perkali geseran. Perkali geseran tiada unit. Bukankah perkali geseran memang tiada unit lah, betul. Okey, selain daripada itu? Okey, dalam topik asas kaji daya bahan, apa yang tiada unit? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Afifah, apa dia? Okey, mereka tersipu malu di situ cikgu. Belum habis buat revision lagi ni. Apa dia? Keterikan tu cikgu. Ya, Fifa betul. Keterikan. Sebab saya suka tanya Fifa sebab dia selalu bertanya soalan. Pandai Fifa. Dia rajin menanya soalan dengan saya. Saya rasa mesti dia boleh jawab. Ni ada masa ni kena tanya cikgu setiap hari. Okey, itulah. Ini untuk kertas satu ya cikgu. Okey, untuk kertas satu. Tamat sudah. Okey, jadi telah tamat sudah kertas satu. Okey. Sekarang kita pergi pula pada kertas dua. Okey, jadi kertas dua ni dia ada 3 bahagian lah seperti yang saya jelaskan tadi. Dan setiap markah bagi setiap bahagian, okey, untuk kertas bahagian A, pilih antara 1 atau 2 lah. Pelajar tak jawab semua, pilih 1 atau 2. Jadi markahnya 20. Bahagian B juga pilih antara 3 dan 4. Okey, soalan bahagian C ni lah yang perlu dijawab semua. Tiada pilihan. Susah senang, pelajar kena jawab juga. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau bahagian A, 2 soalan. Apa yang diuji? Berkenaan dengan prosedur dan bukan berbentuk prosedur. Nanti kita tengok soalan tersebut Bahagian B, 2 soalan, pilih 1. Kuantitatif. Kuantitatif ni maksudnya pengiraan. Bahagian C, 3 soalan. Ini dia menguji pelajar ni dari segi aplikasi pengetahuan, analisis, sintesis serta penilaian. Jadi kalau dalam taksonomi Bloom ni, ini memang berada di aras yang tinggilah. Ini yang kebatnya tu. Bahagian C kebat. Jadi strategi. Kita nak berjuang ada strategi. Kalau tidak nanti kita kalah. Tadi ikutkan saya punya moto, disiplin. Itu strategi juga. Jadi kalau kita lihat strategi untuk menjawab kertas 2. Yang pertama sekali, dapat kertas, baca semua. Kenapa kena baca semua? Sebab kamu dikendaki memilih. Kalau kertas 1, tiada pilihan. Bolehlah tengok satu. Tapi yang ini kamu memilih. Jadi baca semua, fahamkan kehendak soalan. Bila kita baca, kita ni bila dapat kertas kita baca, secara automatik otak kita akan berfikir, boleh jawab ni. Bulatkan. Bulatkan soalan yang telah dipilih. Jadi bila kita bulat tu kita pastikan soalan tu kita dah faham. Kita boleh jawab pecahan. Sebab dalam soalan dia ada pecahan-pecahan. Betul. Jadi pastikan A, B, C tu kita boleh jawab. Jangan A je, B, C tak boleh jawab. Kena jawab. Lepas tu rangka jawapan. Lepas tu tulis pada kertas soalan. Sekiranya bila kamu menulis, kita akan dapat buku jawapan. Sekiranya soalan nombor 1. Dah habis jawab. Hanya pakai 3 baris sahaja. Kamu jangan fikir membazir. Dalam peperiksaan jangan fikir perkara membazir. Mulakan di muka surat yang baru. Untuk soalan yang baru. Jangan fikir, kesian, membazir. Jangan macam tu. Mula di muka surat yang baru. Jawapan diberi dalam bentuk poin. Bukannya tak boleh menulis dalam bentuk esei panjang. Tapi kita ni teknikal. Ingat, teknikal ni dia nak mudah. Jadi perlu ditulis dalam bentuk
point. Ya. Okey. Okey, jadi jawapan boleh dibaca dan difahami. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni? Faham strategi ni? Ini strategi penting ni. Strategi sebab nak berjuang kena ada strategi kalau tak kalah. Betul, okey. cikgu. Jadi kalau kita lihat kepada kata tugas, okey, ini adalah kata tugas yang terdapat dalam kertas 2 lah. Ya, tentukan, nyatakan, hitungkan, terangkan, huraikan, bezakan dan bandingkan. Okey, kalau soalan nombor 1, soalan kefahaman. Okey, jadi saya kalau soalan nombor 1 ni, saya selalu pesan dengan pelajar-pelajar, dapatkan markah, kalau boleh 20 tu, dapatkan di situ. Sebab dia mudah sebenarnya. Ya? Okey, jadi kalau soalan kertas 1 ni, okey, makanya bahagian A ni dia banyak kepada prosedur untuk bahagian A ni. Okey, biasanya ada rajah, rajah produk sama ada yang telah siap ataupun yang belum siap. Okey, jadi pelajar dikendaki menghuraikan bagaimana nak menghasilkan produk tersebut. Okey, jadi calon mestilah memberikan langkah-langkah kerja ataupun proses. Okey, ini lagi penting. Mengikut urutan yang betul. Sebab apa? Ini. Prosedur. Mengikut urutan. Ya, sebab ini adalah soalan prosedur. Jadi, kena ikut urutan yang betul lah. Okey. Jadi, kalau kita lihat, okey, kalau sekiranya kadang-kadang pelajar ni, dia nak menulis tu, mungkin dia rasa tak yakin. Jadi, dia lakarkan. Okey, katakan gergaji di mana? Dia lukis. Tak ada. Tiada masalah. Itu boleh membantu pemeriksa untuk faham apa yang dimaksudkan oleh pelajar tadi. Baik. Okey, ini sebagai contoh lah. Okey, jadi kalau kita lihat, ini adalah kepingan keluli. Okey, jadi maknanya bahagian yang boleh ber-X disambung dengan menggunakan kaedah meribet. Dekat sini ada bahagian X lah. Okey, katakan disambung dengan kaedah meribet. Okey, jadi huraikan langkah kerja proses menggerudi. Okey, ini langkah kerja proses menggerudi. Dan yang kedua ni ditanya langkah kerja untuk proses meribet. Okey. Meribet. Jadi ingat kat sini, ini jawapan tu A. Okey. Dalam prosedur ni banyak yang apa yang telah pelajar pelajari. Ada mengimpal alka, ada menggerudi, ada meribet dan lain-lain. Okey, jadi kadang-kadang pelajar ni naik keliru nak ingat. Betul, cikgu. Naik keliru nak ingat. Jadi saya ajar pelajar saya, okey, katakan proses menggerudi. Okey, tandakan pusat lubang. Jadi cengkam benda, ini jawapan dia lah, cengkam benda kerja dan sebagainya. Jadi bila dalam semasa menjawab soalan dalam semasa peperiksaan, kadang-kadang pelajar confuse. Langkah nombor 2 dengan nombor 3 ni mana? Mana satu mula dulu? Mana satu nak tulis dulu, betul ke tidak? Ya, betul, cikgu. Okey, tapi soalan ni kena berikut urutan yang betul. Ya. Jadi sebab tu saya kata dengan kamu ciptalah kata-kata kamu sendiri. Supaya mudah untuk ingat. Macam saya tulis terus cemerlang, lebih hargai sikap nak berjaya. Jadi untuk saya bila cipta sesuatu tu biar memberi motivasi. Ya. Memberi motivasi pada kita. Jadi maknanya kalau sewaktu peperiksaan, sewaktu menjawab soalan peperiksaan, okey, dia akan keliru. Okey, nak laraskan kelajuan ke nak hidupkan mesin? Mana satu nak mulakan dulu? Okey. Jadi bila dia ingat benda ni, dia ingat yang ini, dia tahu. Okey, yang ini mesti lebih. Jadi yang ini H, hargai. Jadi dia tahu laraskan tulis dulu, barulah hidupkan mesin gerudi. Itu cara. Faham Okey, saya harap untuk yang lain-lain tu kamu ciptalah sendiri. Yang mudah untuk yang mudah ingat. sebelum ni saya dah bagi dah. Ada 2 saya dah bagi. Jadi yang lain tu saya dah pesan, ciptalah sendiri. Baik. Okey, yang ini kita tengok proses meribet mengikut urutan yang betul. Okey, yang ini ada 8 langkah proses meribet. Okey, ini adalah kemungkinan jawapan yang ditulis oleh pelajar. Okey, kalau pelajar jawab macam ni, alhamdulillah dia jawab dapat markah penuh lah. Penuh. Tapi kalau dia menulis yang ini, cuba kita tengok. Okey, jadi apa beza dia? Wani nampak tak perbezaan antara 2? Bezanya nombor 1 dah salah dah. Wani kata nombor 1 dah salah, okey? Lepas tu banyak susunan yang ada yang berterabur. Itu Wani. Okey. Jadi Wani kata nombor 1 dah salah. Salah jawapan nombor 1 tu betul. Maksudnya Wani kata, okey, tandakan kedudukan lubang ini adalah salah. Okey, sekarang saya tanya pula pelajar yang belajar ni. Okey, pelajar. Wan. Okey, tadi kakak Wani kata nombor 1 salah. Kamu kata apa? Betul ke salah? Betul.
Betul lah. Okey, jadi betul lah sebab Wan dah belajar, dia tahu kenapa Ya. nombor 1 tu betul ya. Okey, sebenarnya dalam langkah kerja ni ya. Okey, jadi kalau kita lihat tandakan kedudukan lubang, dapatkan kedua-dua. Okey, kalau kita lihat yang ini langkah nombor 2, betul tak? Ya. Okey. Jadi okey sorry. Jadi Cikgu mereka gelakkan saya, cikgu. Saya salah tadi. Diorang semua sengih, cikgu. gelakkan. Tak apa, Kakak Wani dia tak belajar mechanical. Jadi Tak kita apa. maafkan Ya, Kakak tak apa. Wani. Yang penting anda semua cemerlang tau. Nasib baik Kak saya Wani tanya tetap dapat. doakan. Kakak Wani tak jawab. Salah jawab tak ada masalah. Kamu ni kalau saya tanya tak dapat jawab. Memalukan mengamuk, cikgu. cikgu. Penat cikgu mengajar. Okey, cikgu. Sambung. Okey. Jadi kalau kita lihat sebab tandakan ni, okey, dia sebenarnya betul sebab dia ada kaitan dengan pilih saiz ribet. Ya. Cuma dekat sini gerudi. Okey, gerudi. Dekat sini tiada gerudi. Ya. Sedangkan selepas gerudi, kikir gergis pada lubang. Jadi kalau dah tak gerudi lubang, nak kikir ke mana? Betul ke tidak? Betul. Sebab itu dekat sini tiada markah. Okey. Okey, jadi pasangkan ribet pada alat peribet. Okey, dia tak ada kaitan dengan lubang tadi. Jadi dapat markah di sini. Tetapi rapatkan ribet pada lubang. Lubang tiada. Oh, Nak okey. rapatkan ke mana? Jadi nampak macam penuh jawapan ni. Ya. Ini salah. Dan lakukan kerja meribet. Memang tak boleh lah. Ya, betul. Jadi kamu tengok berapa sahaja yang betul. 1, 2, 3, 4 sahaja. 4 sahaja. Kesilapan ni satu je, betul tak? Betul. Kesilapan dia tidak menulis gerudi. Faham. Dia memberi Okey. kesan. Silap satu langkah, kamu hanya dapat 4 markah sahaja. Ya. Sayang kan? Sayang. Okey. Sekarang ni kita pergi kepada soalan nombor 3 dan nombor 4. Okey, jadi soalan ni biasalah pelajar dah yang mahir lah. Okey, soalan ini adalah soalan pengiraan. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat rajah ni, okey. Pelajar ni kalau tengok rajah dia panik tau. Dia tengok susahnya, belum lagi. Ya, tak baca soalan dia baca lagi. soalan, dia tengok rajah ni dia dah panik sebenarnya. Ya. Saya selalu pesan dengan pelajar kamu, jangan panik dengan rajah. Kita tengok soalan apa yang dia minta. Okey, soalan yang pertama tadi. Dia kata dapatkan magnitude dan arah daya paduan untuk daya F1 dan F2. Jadi saya patah balik. F1 dengan F2 ni bahagian ni je. Jadi tak perlulah nak pergi mengkaji semua ni. Faham tak? Jadi kamu kecilkan untuk bahagian ni sahaja. Fokus kat situ je. Fokus dekat situ sahaja. Okey. Jadi, langkah pertama, bila kita buat, langkah pertama kita kena lukis apa? Langkah pertama apa? Apa kena lukis? Raja. Kita keluarkan tadi. Wan Alia. Wan? Wan cakap apa, Wan? Raja bebas. Betul ya. Lukislah gambar rajah badan bebas kat sini. Jadi nampak bila dia orang dah keluarkan dalam bentuk ni, saya rasa kalau Wani yang memang pandai dalam matematik pun dah tahu nak buat apa. Dah nampak dah. Ya, ikut formula dia je, cikgu. Jadi maknanya bila dia buat macam ni, okey, dia dah nampak dah mudah dah ni. Ya. Daripada kita lihat pada soalan tadi. Betul. Soalan tu menakutkan dengan rajah tersebut kan? Betul. Bila kat sini, dah nampak mudah. Jadi dia carilah daya arah X dan juga daya arah Y. Okey, bila tu? Okey, dia cari pula daya paduan. Okey, ini adalah vektor. Okey, jadi bila dia dapat ini ke sana positif, dia buat satu garisan. Ini FY dia negatif dia letak. Okey, jadi dia carilah nilai ni. Ini sebenarnya kemahiran dalam matematik. Ya, Okey, cikgu, kita belajar. Dalam matematik kita sebut apa tu? Nak kira tu. Teorem apa? Teorem Pythagoras. Tengok kawan ni pun pandai jawab. Ingat lagi, cikgu. Nampak tak? Benda tu simple, betul tak? Kita gunakan teorem Pythagoras ya. Okey, begitu juga nak cari sudut, betul? Ya. Kita belajar tangent, tan Okey, jadi kita dapat sudut. Okey, yang ini adalah daya pada kabel T. Macam tadi jugalah dekat mana T. Kita kecilkan dia. Bulat mana yang dia dekat cari? mana yang kita nak cari tu. Okey. Lepas tu baru kita, bila dah dapat macam ni, gambar rajah badan bebas yang begini, kamu dah nampak dah apa nak digunakan. Yang mudah sebenarnya. Ya, Okey. betul. Untuk yang C pun sama. Okey, dia suruh cari momen pada rasuk B. Dia rasuk B yang bawah tadilah. Ini je gambar dia. Ya. Jadi bila dia tengok dia letak daya, dah nampak dah. Okey, mudah ke tidak ni? Mudah tak? Daus senyap je. Mudah tak Daus? Jangan stres lagi. Cikgu dah bagi lambat tip ni. Macam lagi. mana nak jawab?
Mudah ke tidak, Daus? Mudah kan? Mudah. Okey. Jadi sekarang ni kita lihat kepada soalan nombor 5 lah. Okey. Soalan nombor 5 ni susah senang kena lalui. Tapi ni wajib jawab juga, Ini cikgu. wajib jawab. Yang Okey. tadi tu ada pilihan. Baik. Ini soalan nombor 5 ni bahagian C. Tak ada pilihan. Jawab je. Ya. Okey. Jadi aplikasi dia adalah aplikasi pengetahuan. Okey, jadi kalau kita lihat soalan tersebut, okey. Ini kalau tengok pada gambar macam soalan pengiraan. Sebab apa kita belajar gambar-gambar macam ni, nilai yang benda-benda ni dalam topik pengiraan. Okey. Tapi okey, kita juga boleh menjawab bukan melibatkan pengiraan, tetapi kita kaitkan dengan formula yang telah kita pelajari. Maknanya aplikasi pengetahuan kita. Pengetahuan kita pasal apa? Pasal formula yang telah kita belajar. Ya. Okey, jadi cikgu rasa cikgu tak perlu uraikan pada soalan. Okey, pelajar dah lihat soalan ini. Ya. Okey, jadi yang penting sekali, okey, maklumat yang dibagi dalam soalan. Okey, ini maklumat dia. Okey, sebab dia ada nilai. Jadi maklumat ni sangat penting. Okey, jadi kita lihat. Okey, dia kata okey, soalan bahagian A tu, okey, ini hanya pengetahuan. Pelajar kalau ingat fakta daripada buku teks dia boleh hurailah. Ya. Okey, yang ini ni, yang soalan B ni. Dia sebut dekat sini, rumus, momen dan rumus asas kaji-daya bahan. Maknanya penggunaan formula. Formula ini saja. Jadi jangan guna formula yang lain. Jangan pula guna formula geseran. Takar dan gear tiada kaitan. Okey, hanya formula ini saja. Rumus momen dan rumus asas kaji-daya bahan saja. Jadi dia kata buktikan. Dia suruh buktikan. Betul ke kabel B ni mengalami tegasan yang paling besar? Okey, lepas itu, okey, kabel manakah yang mengalami terikan yang paling rendah jika modulus keanjalan kedua-dua kabel adalah sama? Ini lagi satu maklumat yang dibagi dalam soalan ni. Okey, jadi kalau kita tengok pada jawapan. Okey, saya tak nak pergi jawapan A. Okey, kita lihat. Langkah pertama, memang kalau soalan pengiraan ni, memang kita akan lukis. Kita sebut apa tadi? Kakak Wani tahu tak? Apa tadi? Apa ni raja apa tadi? Raja... Raja apa kita sebut? Raja apa ya tadi? Raja apa tadi? Agak-agak raja apa ya pelajar? Kak Wani bantu pun Kakak Wani. dah hafal banyak sangat hari ni. Raja apa, Sufi? Raja badan bebas. Betul Daniel. Gambar raja Gambar badan raja bebas. bebas. Ya, Badan kita bebas. memang mementingkan gambar raja badan Yang bebas. Wan Alia jawab tadi. Oh, Alia. Aha. Wan. Okey, gambar raja Aha. badan bebas ya. Okey, jadi kita ada dua gambar raja badan bebas. Ini untuk 5A, yang ini untuk raja 5B. Buat dua-dua. Okey. Lepas tu barulah kita gunakan formula yang disuruh tadilah. Ya. Formula momen dan asas kaji daya bahan. Okey, jadi kalau ikutkan ini, kalau ikutkan pada jawapan yang saya bagi ni, saya bermain dengan formula. Ya. Saya bermain dengan formula. Okey, cuma saya pesan pada pelajar, kamu boleh bermain dengan formula, tetapi kalau kamu rasa tidak yakin, betul ke tidak? Jawapan dia begini. Apa yang perlu dibuat? Apa yang perlu kita buat kat sini? Okey, siapa nak bagi saya pandangan? Kalau kamu rasa kamu tak yakin, betul ke tegasan B lebih besar daripada tegasan A? Okey, Afifah nak jawab. Afifah, apa yang perlu kamu lakukan? Andaian. Ya? Tengok andaian. Okey, Afifah kata buat andaian. Buat andaian. Maksudnya andaian tu, kan soalan ni bukan soalan pengiraan. Ya. Tetapi kita menggunakan rumus. Jadi kalau kita kena bermain dengan rumus tadi. Okey, tetapi macam saya katalah, bila nombor tak ada, pelajar ni kadang-kadang dia betul ke? Ya. Tak betul. Jadi kita buatkan andaian. Maksudnya andaian tu ambil saja nilai. Nilai-nilai yang pelajar nak letak nombor lah. Ya. Okey, dia letaklah nombor. Tadi dia kata, okey, GSIM adalah sama. Okey, letaklah satu nilai GSIM. Okey. Letak nilai-nilai. Jadi bila dia dah kira menggunakan nilai, dia nampak. Betul ke tidak? Ya. Jadi tak menjadi satu kesalahan. Itu adalah teknik untuk menjawab. Okey, jadi saya sarankan kepada pelajar, buat dua-dua cara. Baik. Buat dua-dua cara. Tidak rugi. Ya. Itu teknik untuk menjawab soalan seperti ini. Okey, jadi maknanya kamu letak andaian. Selalu pelajar akan sebut andaian. Ya, kita mengandaikan nilai-nilai. Kita masuk je nilai apa-apa. Ya. Tujuannya Okey. kita nak nampak ni lah. Nak Ya. buktikan. Baik. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 6. Analisis dan juga sintesis. Soalan nombor 6 ni yang terakhir ke cikgu? Dia ada 7 soalan. Ada 7. Ah, Okey.
Okey, jadi soalan nombor 6 ni biasanya kita akan sebut soalan ni adalah soalan penyelesaian masalah. Kita dibagi masalah, kita kena cari punca, kita kena cari cara mengatasi masalah. Okey, jadi kalau kita lihat, kita kena pasti punca, kena pasti cara mengatasi. Jadi jawapan ni boleh dibuat dalam bentuk sama ada kamu tulis dalam huraian yang panjang, tapi yang paling senang adalah buat dalam bentuk jadual. Okey, jadi kita tengok contoh dia lah. Ini adalah satu kawasan penyimpanan bahan bagi bahan peralatan kejuruteraan. Jadi pelajar ni tengok ini macam store lah, store penyimpanan. Okey, jadi pelajar dah tahu ni apa benda ni, lambang apa. Ini bahan mudah terbakar. Yang tengkorak ni, bahan apa yang tengkorak? Bahan toksit lah. Okey, dia kena tengok ni. Kenapa dekat sangat? Yang ini kenapa tumpah? Okey, kalau dia tengok yang ni, skru nut semua ni, dekat dalam ni, kenapa berterabur macam ni? Dia tengok ini. Dia kena tengok. Lepas tu dia tengok rak ni. Dia bagi ukuran 1.8 meter. Benda ni benda panjang. 1.8 meter ni tinggi. Adakah sesuai? Dan dia juga kena tengok jenis pemadam api. Jadi pelajar kena tengok dekat sini. Jadi soalan dia tanya, terangkan 5 masalah disebabkan oleh kaedah penyimpanan. Jadi kaedah menyimpan tu betul ke tidak? Jadi lepas tu berdasarkan jawapan di A, nyatakan langkah untuk mengatasi masalah. Dekat sini cikgu nak fokuskan perkataan ni. Terangkan. Sebab itu kat sini 10 markah. Terangkan. Dekat sini nyatakan. Sebab itu markah dia 5. Okey. Faham jadi maknanya terangkan 5. Bermakna setiap satu penerangan membawa kepada 2 markah. Yang ini suruh nyatakan. Jadi kita tengok. Ini bentuk. Kita buat dalam bentuk jadual. Jadi pelajar tengok kepada tempat penyimpanan tersebut. Yang pertama dijumpa bekas untuk menyimpan bahan mudah terbakar tidak ditutup menyebabkan ianya tumpah. Dia tengok tak bertutup, kesan dia apa? Tumpah. Jadi langkah untuk mengatasi masalah itu, bahan mudah terbakar perlu disimpan dalam bekas yang bertutup. Itu memang langkah keselamatan. Suatu penyimpanan. Lepas tu kita tengok pula skru nut dan sebagainya berterabur. Jadi tulis. Menyebabkan tidak simpan bekas, menyebabkan ia berterabur. Jadi bahan yang kecil seperti ini, mesti simpan dalam bekas yang bertutup dan juga berlabel. Seperti yang lain-lain pun samalah. Yang penting kat sini ni kita kena panjangkan. Betul. Jangan sebut bekas bahan mudah terbakar tidak ditutup. Tak komplit. Tak komplit. Sebab dalam soalan tadi dia suruh kita apa? Terangkan. Terangkan. Alright. Jadi kita pergi kepada soalan yang akhir lah. Soalan nombor 7, penilaian. Biasanya soalan ini dia mengandungi lebih daripada satu situasi. Kita nak menilai. Katakan, ada 2 pilihan. Macam Wani, ada 2 pilihan jejaka. A Ali dengan Abu. Jadi nak memilih mana satu? Ali atau Abu? Jadi kita kena membuat penilaian terhadap kedua-duanya. Pelajar saya suka ni sebab saya selalu guna contoh ni. Wan Alia tersenyum di situ. Dia suka tu. Saya kata kalau nak pilih tu, pilih. Nilai dulu. Jangan main ambil je. Itu dia. Baik. Jadi maknanya kita perlu menganalisis lah. Semua perkara lah. Jadi contoh dia macam ni lah. Ini adalah litar asas sistem hidrolik lah. Jadi kalau pelajar ni dia dah tahu dah. Dia tengok simbol-simbol ni dia dah tahu. Dia kata kat sini soalan dia untuk menaikkan produk. Maknanya kita nak tolak di ke atas. Bandingkan 2 litar asas tersebut untuk menentukan litar manakah yang menaikkan produk. Jadi sebenarnya bila pelajar tengok pada gambar ni, dia dah tahu mana satu. Jawapan dah lekat kat kepala ni. Dia dah tahu dah. Dia akan terus tulis litar 7A. Dia terus tulis sebab dia dah nampak dah ni. Satu tu je jawapan dia. Tak. Tak lagi. Tak lengkap. Itu hanya bila dia pandang dia dah nampak jawapan. Jadi macam mana nak dapat markah yang banyak? Mestilah ada penerangannya. Kenapa kita sebut yang tadi tu? Jadi dia kena mengkaji kepada litar tadi. Dia kaji. Lepas tu dia tengok betul. Litar ini dia naikkan beban tu ke atas.
Tak cukup itu. Satu lagi Lita. Ya. Kan saya kata kena tengok dua-dua kan. Tak Dua. boleh tengok satu. Walaupun dia tak tahu jawapan satu tadi, yang ini pun kena buat. Okey, jadi kita tengok pada Rajah 7B. Okey, bila dikaji dekat sini, dia akan menurunkan beban ya. Okey, jadi kena buat kesimpulan lah. Ya. Okey, didapati bahawa Lita Rajah 7A boleh menggerakkan omboh untuk menaikkan beban ya. Okey, inilah soalan nombor 7. Dah dapat 15 markah dah rasa cikgu. Ya. Okey, ini pun antara soalan boleh soalan analisis juga. Ini untuk kelulu X dan juga keluli Y. Jadi saya tunjukkanlah jawapannya ya. Okey, jadi jawapan dia pun ini sangat penting Memang kita tak perlu melakal ini, tetapi pelajar perlu ingat. Rajah keseimbangan besi karbon. Sebab ini akan membantu pelajar untuk menjawab Okey, ini dia Ini jawapannya. Ini jawapan dia lah. Saya menganalisis dua benda, keluli X dan keluli Y. Lepas tu saya barulah kita membuat kesimpulan di sini mana yang sesuai untuk kerja permesenan. Alright. Okey, jadi pelajar faham tak ni? Pelajar Faham semua tak? faham? Faham tak? Dari mula sampai habis? Faham. Ya, alhamdulillah ya. Okey. Jadi cikgu, nampaknya kita sudah tiba ke penghujungnya. Mungkin cikgu boleh bagi kata-kata semangat ataupun wish kepada pelajar-pelajar di luar sana, lebih-lebih lagi untuk pelajar cikgu yang mengambil mata pelajaran ini. Cikgu, persilakan. Jadi saya harap pelajar nak berjuang ni, buatlah persediaan yang sepatutnya. Bukan setakat mengulang kaji, tetapi kesihatan juga perlu dijaga. Tambahan pula semasa musim COVID ni. Jadi jaga kesihatan diri. Okey, supaya kita boleh menjawab dengan baiklah. Okey, dan saya doakan semoga semua pelajar yang mengambil mata pelajaran kejuruteraan mekanikal ni di ke 9 buah sekolah teknik tadi akan boleh menjawab dengan baik. Itu sahaja. Itu dia cikgu. Terima kasih banyak saya ucapkan. Semoga segala input dan ilmu yang cikgu berikan hari ini, semua pelajar di studio dan pelajar di rumah dapat mengaplikasikan dalam peperiksaan SPM pada 17 Mac nanti. Alright. Terima kasih kepada pelajar Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru sudi bersama kami dari mula sampai habis. Wani doakan all the best. Doakan agar anda semua berjaya dengan markah yang cemerlang. Alright. Jaga kesihatan, jaga diri, dan kepada anda semua di luar sana, terima kasih sudi bersama dengan kami. Dan jangan ke mana-mana kerana esok hari kita akan bersama dengan saya, Wani Kira, dan juga Afiq Syazwan untuk subjek kejuruteraan elektrik dan elektronik, graf komunikasi dan teknikal, dan juga lukisan kejuruteraan. Oleh itu sekian sahaja dari saya, dan all the best kepada pelajar SPM yang akan menduduki kertas sejarah esok. Apapun, jangan lupa untuk tengok Road to Success SPM 2020 esok hari. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ibu kepada salah seorang pelajar calon SPM 2020 mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menduduki peperiksaan SPM kepada semua calon SPM 2020. Di kesempatan ini juga saya ingin mendoakan agar anak-anak sentiasa berada dalam keadaan sihat, sentiasa tenang semasa menjawab soalan-soalan, dan juga sentiasa dijauhi dari sebarang musibah dan penyakit sehingga tamat peperiksaan nanti. Kepada para guru, jutaan terima kasih diucapkan dalam segala usaha mendidik anak kami, segala ilmu yang dicurahkan. Semoga Allah merahmati para guru. Kepada ibu bapa, semoga doa kalian mengiringi anak-anak dalam kejayaan mereka di masa akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Zakiah binti Kamarudin, ibu kepada Nur Fatihah binti Adnan dari Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra. Saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada anak saya yang sedang menghadapi SPM pada tahun ini. Buat yang terbaik, ibu yakin Fatihah boleh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.